Parlimen hari ini meluluskan undang-undang baru yang menyasarkan perisian online yang digunakan bagi memudahkan kegiatan penipuan dan jenayah siber lainnya. Menjawab pertanyaan para AP, Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo berkata, rang undang-undang itu bertujuan melindungi orang ramai daripada menjadi mangsa penipuan di wadah online. Given the need to protect victims from falling prey to scams and to ensure that scams can be efficiently and effectively addressed, the Online Criminal Harms Act, when it takes effect, will take one step further to provide the government with the targeted levers to issue directions against scams and malicious cyber activities, including against online activity that is suspected to be in preparation for such offences. This is the part that is quite key. The offence may not yet have materialised. It has not necessarily taken place. But it looks to be, from past cases, that this is preparation in service of that offence. Semasa bacaan kedua rang undang-undang bahaya jenayah online itu siang tadi, Cik Teo berkata penting untuk menetapkan toleransi lebih rendah bagi mengambil tindakan dalam menangani penipuan online dan kegiatan siber yang berniat jahat. Ini disebabkan kepatasan dan skala di mana kegiatan sedemikian lazimnya berlaku. For example, thousands of blank websites are created in advance with domain names that resemble those of legitimate organizations. When the malicious actor is ready to strike, these blank websites are swiftly activated, populated with scam content, and pushed out to the public, who may fall prey within minutes. But until these blank websites and preparatory locations are activated, they may also not cross the threshold of reasonable suspicion for directions to be issued. Rang undang-undang itu juga meliputi semua bentuk komunikasi online dan skop bahaya online yang lebih luas. Ini termasuk pengubahan wang haram, perjudian haram dan kesalahan berkaitan dadah. Beberapa EP juga mahu tahu bagaimana tindakan boleh diambil terhadap pelaku asing dan lelaman dari luar negara. Many malicious websites originate overseas, posing challenges in terms of identifying and holding individuals responsible. It raises important question of how the relevant agency would know whom to direct a disabling or restriction direction to. In the event that the prosecution has been brought against service providers or individuals located overseas, will steps be taken to secure the attendance in court? There are further steps that we can take. First, we can prosecute for non-compliance where possible. Second, the bill allows the competent authority to issue orders to restrict access to the non-compliant online service to prevent the criminal activity and content from being accessed by persons in Singapore. Jika jerebu melanda, penduduk Singapura mungkin boleh mendapatkan perlindungan di kelab-kelab masyarakat yang berhawa dingin. Itulah antara idea yang sedang dipertimbangkan pemerintah. Parlimen juga diberitahu pemerintah bersedia mengeluarkan stok pelitup N95 dalam simpanannya jika timbul keperluan ekoran jerebu serta mengedarkannya kepada penduduk yang berisiko. So one of the suggestions that we are thinking about is to make some of the RC centres as well as CC study room, for example, that is air-conditioned to be available to some segments of this population. Cik Fu berkata musim kemarau tahun ini dijangka paling panas dan kering sejak 4 tahun lalu. Menurut beliau, fenomena El Niño berpotensi mencetuskan lebih banyak kebakaran dan menambah jerebu. Cik Fu menambah antara pelan tindakan Singapura bagi mengatasi jerebu termasuklah melengkapkan semua sekolah rendah dan menengah dengan alat pembersih udara. Pemerintah katanya juga sedang bekerja rapat dengan institusi kesihatan bagi memastikan adanya peralatan serta bekalan perubatan yang mencukupi. Singapura sudah berhubungan dengan Indonesia tentang pengurusan kebakaran hutan di wilayah-wilayahnya.
Our discussion with the Indonesian government has always been very positive. As you know, over the last few years, a significant effort has been put in on the Indonesian government's part on monitoring as well as on supervisory, regulatory, as well as building up capability for firefighting. There's common affirmation of the need to monitor the dry season carefully and also to act quickly to fight fires. Penguasa Keuangan Singapura MAS mencatat kerugian hampir 30.8 bilion dolar pada tahun keuangan lalu yang berakhir 31 Mac, iaitu rekod kerugian terbesar pernah dialaminya. Ini menyusuli langkah mengetatkan dasar keuangan sebanyak 3 kali semasa tempoh tersebut dalam usaha mengekang kenaikan inflasi. Akibat langkah itu, Pengarah Urusan MAS Ravi Menon berkata, nilai dolar Singapura naik berbanding mata wang lain. Ia juga disebabkan perbelanjaan faedah lebih tinggi yang perlu ditanggung daripada usaha untuk mengurangkan lebihan kecairan dalam sistem perbankan. Natijahnya, ini mengurangkan hasil pelaburan yang diraih di tengah-tengah pasaran yang mencabar. Namun demikian, MAS menyatakan ini bukan sesuatu yang perlu dibimbangkan. MAS menyatakan ia tidak menolak melakukan lebih banyak tindakan dasar bagi menangani inflasi. MAS menurunkan ramalannya bagi inflasi teras di Singapura kepada purata antara 2.5% hingga 3% tahun ini. Mulai 1 Januari tahun depan, para pelajar boleh memanfaatkan akaun EduSave untuk membayar semua yuran rampaian di sekolah. Kementerian Pendidikan MOE juga akan meluaskan skim bantuan keuangannya FAS untuk meliputi semua yuran sedemikian. Dengan ini, bagi pelajar memerlukan, semua perbelanjaan berkaitan sekolah akan ditampung. Perubahan ini akan sekaligus mengurangkan biaya tunai yang perlu dikeluarkan ibu bapa untuk pendidikan anak. Anggarannya adalah antara $78 setahun bagi pelajar peringkat rendah hingga $162 untuk peringkat perayu. Dengan inisiatif terbaru ini, biaya tambahan yang ditanggung MOE ditaksir mencecah hampir $4 juta. Sejumlah 350,000 pelajar dijangka meraih manfaat daripada semua perubahan itu. Kebanyakan premium sijil hak milik kenderaan ditutup lebih rendah dalam bidaan terkini bulan Julai. Hanya kategori kereta lebih kecil yang sebaliknya meningkat hampir 1% kepada $97,000. Harga COE bagi kereta lebih besar dan berkuasa tinggi susut kepada sekitar $118,000. Ini berbanding paras rekod $121,000 yang dicatat bulan lalu. COE bagi kenderaan komersil merangkumi kenderaan muatan dan bas serta bagi kategori terbuka juga merosot. Premium motosikal juga lebih rendah iaitu sekitar $10,000. Satu kebakaran besar seluas sebuah padang bola sepak berjaya dipadamkan Pasukan Pertahanan Awam Singapura SCDF selepas 4 jam pagi tadi. SCDF menerima panggilan kecemasan sekitar 2 pagi tentang api yang marak di bangunan Mega Camp di Tuas iaitu sebuah syarikat pemborong dan pengedar bahan kimia. 30 kenderaan kecemasan serta lebih 100 pegawai SCDF dikejarkan ke tempat kejadian di Tuas Link 1. Api akhirnya dapat dipadamkan sekitar 6 pagi. Para anggota bomba kemudian meneruskan operasi melembabkan kawasan di sekeliling bangunan bagi menghadang api daripada hidup semula. Saudara, sebelum berpisah, pastikan anda tidak terlepas peluang menyaksikan debaran pertunjukan udara NDP tahun ini. Ia akan menampilkan beberapa helikopter terbaru Angkatan Udara Republik Singapura yang akan terbang dalam formasi dekat dengan padang. Jet pejuang juga akan terbang tinggi merentasi kawasan kejiranan dan melakukan aksi baru bagi menghiburkan orang ramai. Paparan udara yang dipertingkat itu bagi meraihkan ulang tahun Singapura yang ke-58 dan ulang tahun RSAF yang ke-55. Dalam acara terbang lalu bendera negara, anda boleh menyaksikan helikopter terbaru RSAF iaitu Airbus H225M. Pesawat mencari dan menyelamat terbaru tentera udara itu akan menggantikan pesawat Super Puma. Turut membuat penampilan sulung ialah juruterbangnya.
Paparan lain termasuk acara laluan terbang khas melibatkan jet pejuang dan pesawat pengangkut tangki. Jet-jet pejuang juga akan melakukan pertunjukan akrobatik baru. Saudara terus nikmati pemandangan Singapura daripada helikopter ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.